Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang kesalahan ejaan dan imbuhan. Apakah kesalahan ejaan? Kesalahan yang dilakukan apabila menulis sesuatu perkataan yang mana kesalahan ejaan yang dilakukan itu sering menggunakan ejaan berdasarkan bunyi perkataan itu. Sebaliknya, ejaannya lain daripada bunyi sebutan perkataan itu. Apakah kesalahan imbuhan? Kesalahan meletakkan imbuhan yang tepat apabila membina frasa atau ayat. Kesalahan imbuhan biasanya murid lakukan dalam penulisan. Justru itu, penting bagi murid supaya tahu penggunaan imbuhan yang sesuai bagi sesuatu kata supaya kesalahan imbuhan tidak menjejaskan pemarkahan dalam penulisan murid. Ini adalah jenis kesalahan ejaan. Terdapat banyak kesalahan ejaan yang sering dilakukan. Anda boleh lihat perkataan yang salah dan perkataan yang betul seperti di skrin yang cikgu tunjukkan. Seterusnya, kesalahan ejaan kata majmuk. Bagi penggunaan kata majmuk, contoh ejaan yang salah dan ejaan yang betul adalah seperti berikut. Penggunaan kata majmuk dua atau lebih. Seperti contoh, jana kuasa perlu dieja terpisah. Perkataan jana dan kuasa. Seterusnya adalah kesalahan ejaan kata ganda, iaitu memerlukan anda meletakkan tanda sempang. Seterusnya, kesalahan ejaan bagi kata ganti nama, iaitu penggunaan kata ganti nama ia. Anda boleh lihat di skrin. Kemudian, kesalahan ejaan kata pemeri, iaitu penggunaan adalah dan ialah. Kemudian, kesalahan ejaan kata nafi, iaitu perkataan bukan dan tidak. Kemudian, kata penguat, kata hubung, penulisan partikel kah, lah, pun. Kesalahan penggunaan penjodoh bilangan. Seterusnya, kesalahan ejaan penggunaan tanda noktah, penggunaan tanda sempang dan penggunaan tanda koma. Seterusnya, jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu. Yang pertama, imbuhan Inggeris awalan. Imbuhannya adalah anti, auto, poli, pro, sub, supra dan pasca. Makna bagi anti adalah menentang atau benci. Makna bagi auto adalah dengan sendiri. Makna bagi poli adalah banyak. Makna bagi pro adalah menyokong. Makna bagi sub adalah sebahagian daripada sesuatu. Kemudian, makna bagi supra adalah melebihi. Seterusnya, maksud bagi pasca adalah selepas. Kesemua imbuhan ini berada di awalan kata.
Sebagai contoh, anti dadah. Seterusnya, imbuhan Inggeris akhiran. Yang pertama, kita ada imbuhan is. Maknanya, orang yang melakukan. Sebagai contoh, kartunis, cerpenis dan ekonomis. Kedua, isme. Kepercayaan, ajaran atau fahaman seseorang. Contohnya, animisme. Yang ketiga, logi. Bidang ilmu. Contohnya, poligami. Seterusnya, yang keempat, grafi. Bidang ilmu dan bidang seni. Sebagai contoh, geografi. Seterusnya, imbuhan Sanskrit akhiran. Ita, man, wan, wati. Contohnya, anda boleh lihat di skrin. Seterusnya, imbuhan Arab Parsi. Awalan bi. Contoh dia, biadab, bilazim, binormal. Kemudian, imbuhan Arab Parsi akhiran. Ad, iyah, in. Anda boleh lihat perbezaan bagi wanita dan lelaki. Muslimat bagi wanita dan muslimin bagi lelaki. Seterusnya adalah jenis imbuhan yang terakhir, iaitu imbuhan Sanskrit awalan. Yang pertama, dasa mewakili 10. Contohnya, dasa warsa. Yang kedua, dwi. Maknanya 2. Ketiga, eka. Maknanya 1. Keempat, juru. Orang yang pakar. 5. Eka membawa makna 1. Seterusnya, juru, orang yang pakar. Seterusnya, maha, agung. Panca, 5. Pra, sebelum. Tata, peraturan ataupun sistem. Contoh bagi imbuhan Sanskrit awalan, anda boleh lihat contoh di skrin yang disiarkan. Jadi, demikianlah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu. Semua nota yang cikgu siarkan ini diambil dari website ipendidikan.my. Terima kasih ipendidikan.my dan terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Bagi murid cikgu kelas 2E dan 2R, anda dikenaki untuk menjawab Google Form yang disediakan di ruangan deskripsi pada video ini. Sila jawab berdasarkan apa yang cikgu kongsikan hari ini. Terima kasih.